sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي نشرق علينا أنوار الحقيقة حتى تنتزجت لحومنا ودماؤنا برأس الماء المعرفة. Wahai Allah, jadikan olehmu zahir kami ini berhias dengan syariat dan batin kami ini berpakaian dengan tariqat supaya nusyriqu alaina anwarul haqiqah, menerang ke atas kami ni beberapa cahaya hakikat hatta tantazijat luhumuna wa dima'una bira'sil malil ma'rifah, sehingga bercampurlah daging-daging kami dan darah-darah kami ini dengan pala modal, dengan modal makrifah, iaitu makrifah khas dan ammah. Baik, qala Syekhul Mu'allif al-Alim al-Alamah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Berkata pengarang kita rahimahullahu ta'ala pada muka surat, pada muka surat apa? Bawah. Muka surat 5. Pada katanya wa ma kuntum, dia tu tidak situ situ nah tastatiruna nah wa ma kuntum tastatiruna, dia panggil af'alul khamsah tu nah. Tastatiruna af'alul khamsah tu, lapah tu. Fi'il limu. Wa ma kuntum tastatiruna
an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat ke-22 ni. Nah, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia tu panggil tafsir bagi dahulu. Nak tafsir dia panggil tafsir dahulu dah. Tafsir makna dahulu tu. Di dalam tu lah nak tafsir dia panggil dah. Nak tafsirkan makna dahulu. Apa dahulu tu? Iaitu di dalam dunia tu dahulu tu. Bersembunyi. Bersembunyi. Makna menyusup. Pada ketika mengerjakan kejahatan. Daripada ni takluk pada kata bersembunyi. Seolah lagi ni bersembunyi tu daripada mensaksikan atas kamu tu atas tu dia panggil ala lil mudhara. Makna atas kamu mensaksikan atas, makna mensaksikan mudhara atas kamu. Mensaksikan mudhara atas kamu, makna gitu dah. Oleh segala telinga kamu. Oleh segala telinga kamu. Makna apa? Mensaksi jadi mudarat. Dengan makna tak lepas. Tak lepas. Masa duduk dalam dunia dulu dah tak lepas. Saksi bagi mudarat. Iaitu dosa yang kita kerjakan. Itu dipanggil ala. Dah. Ala tu mudarat. Makna tanggung atas kita, dosa atas kita. Dosa atas kita. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala sebut tu. Laha ma kasabat. Wa alaiha lain. Wa alaiha laha. Atau ada pun bagi kebajikan, tengok Allah Ta'ala sebut dengan lam. Laha. Ada pun bila kejahatan Allah sebut wa alaiha. Tu makna mudarat tu. Nampak tak? Tu dia kata atas kamu tu mana mudarat. Wa 'alaiha ma iktasabat. Kalau hak baik tu laha ma kasabat. Hak jahat tu 'alaiha ma, kita baca wasa ada ma iktasabat lah, asalnya ma iktasabat. Tambah satu hamzah kan. Mana tak? Mudarat atas kamu. Mensaksi fa'il. Fa'il bagi mensaksikan. Oleh siapa? Oleh segala telinga kamu. Segala telinga kamu. Oleh segala telinga kamu jadi fa'il bagi mensaksikan. Mensaksikan itu fa'il. Nah. Dan atah pada kata segala telinga dan segala mata kamu dan oleh segala mata kamu. Jadi fa'il juga. Fa'il bagi mensaksikan. Dan segala kulit kamu. Atah pada kata segala telinga dah. Atah pada kata jadi fa'il juga. Fa'il belaka tu. Dan segala kulit dan oleh segala kulit kamu. Dah. Dan tiada dapat bersembunyi. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Mana saksi yang tersebut? Makna saksi yang tersebut, iaitulah mana yang tersebut tadi, al-mazkur. Saksi, mana saksi? Mana saksi? Mana saksi? Saksi sebut mana tu? Tu yang tersebut tu mana? Segala telinga kamu. Dah. Segala mata kamu dan segala kulit kamu. Tu saksi. Saksi kita. Yang tersebut mana hak sebut tadi? Segala tu lah. Telinga, mata dan juga kulit tu. Jadi saksi bagi kita. Tak lepas pun. Saksi apa? Saksi mudarat atas kejahatan. Sebab tu dalam ayat surah Yasin tu ada makna rajak dalam tu. Dan ada makna dalam ayat tu ada makna apa? Ada rajak dan juga khauf. Kita cerita lepas kan dalam surah Yasin tu ada makna ayat dalam tu dah. Hak kita lepas tu.
Ayat mana tu? Ha? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim ila sapah tidak. Pada hari kiamat esok jadi saksi belaka mata telinga kita, kulit kita, sampai kulit jadi saksi tu. Jadi ada makna rojak dan khauf. Hak khaufnya ni, hak kita khauf takutnya. Takut ni. Jadi mudarat ni saksi kita esok-esok ni. Memberi mudarat dengan mana apa mereka jadi saksi kejahatan kita. Bukan orang lain, kulit kita sendiri esok jadi saksi. Kulit duk buat gini, duk situ hari. Begitu juga tangan ke apa dah, mata dah. Dan begitu juga kita harap, kita rojak, hak tu khauf, kita takut. Ni jadi. Dan hak kita rojaknya, harapnya, mudah-mudahan segala kebaikan hak kita tak buat, kita tak tahu. Tak tahu hak ni kebaikan ni. Tangan kaki kita juga akan jadi saksi. Nah, kita hak tak tahu kebaikan kita buat. Kita tak berasa kebaikan, tapi esok tangan kita kata buat gini. Oh tak laki ke. Alhamdulillah. Dan hak Allah Ta'ala kira jahat tu na'udzubillah. Tu dia kata apa tu? Dia panggil apa? Dia panggil apa tu? Dia panggil hak akal tu, dia panggil had akal. Dia panggil had akal. Hak akal, hak dia sekurang-kurang hak akal kita mikir lagu tu. Kita mikir lagu tu. Dia panggil hak. Kalau kita tak mikir lagu tu, akal tu tak ada hak dia panggil. Tak ada sekat teh dia panggil. Akal ni kan. Tak ada sekat teh. Sekurang-kurang ni mana sekurang-kurang hak akal. Sekurang-kurang dia. Paling kurang sekali hak akal kita. Nak kata seorang tu molek, baik kita rasa akal dia. Sekurang-kurang dia guna. Hak akal dia tu. Paling kurang sekali. Kalau hak jenis tak ada mikir langsung tu, memang tak ada hak langsung lah akal dia dah. Mana sekurang-kurang hak seorang ni, boleh kata orang tu fatonah, bijaksana, hikmah. Orang sekurang-kurang dia dah. Supaya kalau kita semayang, sekurang-kurang baca tasbih subhanallahil a'la. Wa bihamdi, sekurang-kurangnya subhanallah. Tu paling kurang-kurang. Hak lebihnya 11 kali. Nah, hak pertengahannya 7 kali. Ada, lepas tu ada. Hak waliknya 3 kali. Hak paling kurang subhanallah. Begitu akal kita. Hak paling kurang sekali akal kita nak jadi hamba. Ada. Akal kita ni ada. Iaitu apa? Kita meninggalkan. Sekurang-kurang kita meninggalkan dunia. Dan yang dah barang hak atas dia. Kita meninggalkan fikir pada zat Allah Azza wa Jalla Ta'ala. Tu sekurang-kurang hak akal. Kita meninggalkan dunia. Mana? Dan yang di atasnya, benda atas ni tak fikir. Kita tak fikir. Itu sekurang-kurang hak akal tu. Tak sudah fikir, benda siap dah belaka. Tak sudah supaya. Benda siap belaka dah. Lah. Tak sudah fikir, tak sudah. Tu paling kurang tu. Paling kurang tu dia bagi. Hak sekurang-kurangnya, kita meninggalkan lah. Meninggalkan fikir tentang dunia ni. Dan benda hak dari dunia kurang fikir. Dan satu lagi, hak kurang kita meninggalkan fikir pada zat Allah Azza wa Jalla. Kurang jangan duk fikir zat dia lagu warna gini ni. Tu sekurang-kurang. Ni duk fikir cari pisah, fikir cari tu duk mana, duk atas harah, duk atas langit ni. Ada akal tu dia panggil tak ada hak. Kerana Nabi ayat dah tafakkaru fi ni'matillah. Mu fikirlah akan nikmat-nikmat Allah. Fikir nikmat jangan duk fikir, fikir nikmat Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Mu jangan fikir akan hakikat zat Allah mana-mana. Fikir nikmat Allah sudah. Tu. Lagi fikir zat tu duk mana gini. Dan fikir dunia dia panggil dia tak ada hak tu. Tak ada sekatan ni. Akal tu tak ada sekatan dia panggil. Nampak? Tu kalau hak akal. Nah, kalau hak tasawufnya, mana hak tasawuf? Paling-paling kurang hak tasawuf. Iaitu ada meninggalkan dakwah. Kita meninggalkan dakwah dakwi. Tu kurang-kurang hak tasawuf. Mengenai ngaji ilmu tasawuf mana? Hak tasawuf mana? Dah. Iaitu kita meninggalkan dakwah. Tu paling kurang. Apa makna tinggalkan dakwah? Makna jangan kita bangsakan sesuatu tu kepada khuluki. Jangan kita bangsakan sesuatu tu kepada khuluki. Maknanya jangan kita bangsakan sesuatu benda tu pada khuluki, pada makhluk. Jangan bangsakan dia. Ni sebab tu sebab ni kerana ni, tak ada. Jangan bangsa, jangan banyak awak sebab ilat-ilat tu. Pandang hati kita kepada af'alullah, perbuatan Allah.
Dah, tiap-tiap benda berlaku tu nampak Allah tu. Jadi kalau tak nampak, tak tilik Allah. Oh dia tu ni. Oh Allah apa. Allah bini ada dah. Oh ni jadi penuh. Ada. Kalau pandai pada perbuatan tak susah. Sudahlah ni. Tak ada nak gaduh. Tu sekurang-kurang hak tasawuf tu, ada tasawuf, orang ada tasawuf. Orang ada jiwa sufi. Orang panggil dah. Tu dia panggil meninggalkan dakwah. Dengan mana? Jangan bangsakan kepada makhluk. Ni hari ni kita banyak bangsa kepada makhluk. Ni dia tu. Banyak bangsa kepada makhluk. Tu dia panggil dakwah tu. Lepas tu satu lagi, sekurang-kurang hak tahu kita menyembunyikan segala ma'ani. Hak rahsia-rahsia Allah Ta'ala tajalli di kita tu. Hak perkara-perkara mencari keadaan tu. Jangan kita duk cerita kat orang. Jangan duk cerita. Tuhan berasa guna kita. Jangan duk kita duk cerita kok dah. Tak? Dia jadi fitnah. Kan? Tuhan buka kita dak. Kalau kita ngelaki bini misal kata ada perasaan cinta umpama apa buat misal nak kata siapa ni ada kasih sayang mahabbah cinta kita sama isteri kita seumpama cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, jangan dibuka. Sembunyikan, dia panggil ma'ani tu, rahsia tajalli tu kita. Jangan dia buka, dia jadi fitnah. Panggil tak ada tasawuf. Tak ada hak dia panggil. Tak ada nak kata siapa ni nak buat misal lah. Paling nampak dah. Tu dia panggil ma'ani kan. Sebab perasaan ni tak serupa kan. Kalau dia sungguh, memang Allah Ta'ala buka ke dia sungguh. Itu lagu tu. Tapi kalau dia cerita kan, nampak? Dia jadi fitnah. Jadi alhamdulillah, syukur dah. Sembunyikan. Mana menyembunyikan ma'ani tu. Rahsia-rahsia tu. Ada. Allah Ta'ala buka kepada kita tu. Jangan duk oyak kawin gini. Tuhan berasa gini. Tak boleh. Tu dia panggil ma'ani. Pembukaan tajalli Tuhan tu tak serupa. Kalau buka kepada ahli dia, alhamdulillah. Tapi kalau bukan ahli, dia jadi fitnah. Sebab tu sembunyi molek. Dan hakikat fakir kita tu, hakikat fakir. Hak kita dah kata al-fakir ilallah, al-fakir Allah. Ada. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Mana hakikat fakir tu? Iaitu apa? Hakikat fakir tu kita apa? Kita tidak memiliki akan sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Itu hakikat fakir. Tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki sesuatu. Itu hakikat kita fakir. Lepas tu kita redha akan kedua tu. Redha kita pada hal itu. Pada kedua hal tu. Kedua hal mana? Hal kita tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Lain tu. Tu hakikat fakir. Nak tahu hakikat fakir. Mana hakikat orang hak fakir sungguh Allah mana tak memiliki sesuatu. Dalam keadaan kita banyak super sahabat. Kaya raya tapi dia tak memiliki. Apa ambil harta pun tak ada masalah. Tapi jangan berasa kita memiliki. Kalau kita ada berasa kita memiliki. Bukan harta, ilmu pun begitu juga. Berasa kita ada ilmu. Amalan pun gitu juga. Kita berasa kita ada amalan. Tak ada fakir. Tak ada hak fakir. Tu hak fakir. Iaitu dengan mana apa? Hak fakir tu mana tu? Tiada engkau memilik dan tiada engkau dimilik oleh suatu. Tiada dimilik makna kita ni tidak dimilik oleh hawa nafsu kita. Atau dimilik oleh sengkaan buruk kita, khawatir kita, atau berbagai-bagai lagi lah. Kiyah lah dimilik lagu mana. Betul-betul kita ni duduk atas hakikat fakir tadi. Lepas tu satu lagi hal apa, kita redha atas kedua hal tu. Hal tiada memilik dan hal tiada dimilik tu. Kita redha dah. Tu fakir dah tu. Hamba lah tu. Habis situ dah. Jadi dalam ayat tu ada makna khauf dan makna raja'. Sebab apa? Ni jadi saksi belaka kita ni, tangan kaki kita ni esok
Tanpa suruh dipaksa. Kalau dipaksa tak sah jadi saksi. Payah ada dulu. Nak jadi saksi tak boleh paksa. Paksa tak sah penyaksian tu. Dah. Tak sah penyaksian. Hak kita duk kata asyhadu. Aku bersaksi apa mana? A'lamu, aku ketahui. Dah. Lepas tu wa'tiqadi, dan aku iktiqadkan di hatiku. Mana? Tu nak kata apa? Tahu. Lagi di hati makna ada. Nak jadi saksi tu ada redha, suka, rela. Paksa tak sah. Jadi esok-esok ni tangan kaki kita ni esok jadi saksi ni bukan paksa. Rela, suka. Tu sah tu. Sah penyaksian dia tu. Mana? Habis itu. Lagi tengok. Mana sambung? Melainkan dengan ni istisna pada kata ada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu tu. Melainkan dengan mana? Ni istisna pada kata ada mensaksikanlah. Melainkan dengan meninggalkan. Melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu. Itu meninggalkan tu. Itu tu kembali pada meninggalkan. Meninggal tu sama sekali. Tu. Meninggal tu sama sekali. Bukan kata meninggal jajar sekali. Tak buat langsung makna sama sekali, tak buat langsung. Tu makna meninggal sama sekali. Melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu segala kejahatan tu. Meninggalkan tu dah. Meninggalkan segala kejahatan tu. Taukidnya sama sekali makna. Tinggal sungguh ni makna. Tu sama sekali ni makna tinggal sungguh. Zahir batin. Tinggal sungguh zahir batin. Ni kerana bahasanya ni ilat pada kata tiada dapat bersembunyi. Ilat sana. Dia panggil ilat. Awak mari ilat ni kerana apa? Tidak dapat sembunyi. Ilat pada kata tiada dapat bersembunyi itu kerana bahawasanya tiada bercerai ia. Benar? Kerana bahawasanya tiada bercerai ia. Dah. Apa tu? Segala tu lah. Telinga tu dah. Semuanya, yakni segala anggota tu. Semuanya segala anggota. Tak? Tiada bercerai tu daripada manusia. Daripada takluk pada kata tiada bercerai. Tak bercerai tu mana? Daripada manusia. Segala anggota tak bercerai. Daripada kita dah. Tak bercerai tu pada tiap-tiap masa. Tak yalah sungguh. Tak. Tu sedap dia jadi saksi tu. Sebab tu kita nak khauf darah rajak. Khaufnya sebab apa? Esok ni jadi saksi sukarela atas mudarat dosa kita. Dan kita mudah-mudahan kita rajak harap dia juga esok sukarela jadi saksi di atas kebaikan. Sebab tu dalam ayat tu ada makna rajak dan khauf. Sebagaimana dia esok jadi saksi atas kejahatan, kita harap-harap dia pun jadi saksi atas kebaikan. Jadi ada makna rajak dan khauf pada ayat tu dah. Sebab apa? Tak cerah ke kita? Tiap masa tak cerah. Walaupun dalam terang, walau dalam sembunyi, tak cerah. Ada pun saksi lain dalam terang hadir, dalam sembunyi tak ada lah. Tapi hak ni tak cerah. 24 hour orang putih kata. Dan tiap-tiap tempat atas pada kata tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat. Tu dah. Mana? Selagi menyebut hamba, mana selagi akan datang nak itu. Selagi akan datang, menyebut hamba istiqbal. Akan 7 fasal. Fasal nanti insya-Allah minggu depan baboli lagi kan. Cutilah dah. Minggu hok sekali lagi. Tak ada lah. Boleh depan lah. Boleh depan lah. Sekali ni lah. InsyaAllah. Kita akan ambil rakyat sikit. Apa dia fasal, apa dia bab. Rakyat kaedah sikit dah. Ni tak ada. Parok sangat dan kena TED demo tadi. Ya TED demo kena soal siasat bab bina'ah ni. Pandai sangat nak buka bab bina'ah. Dia tanya demo lah. Kita cemuh dah nak jawab. Kita jawab cemuh dah. Lain kali kita kata boleh nak jawab.
Pak mari ayah panggil pulut kuning. Kita jawab. Pergi buah gitu dah. Malas cemu dah. Lepas tak sudah. Kita ayat gini dia muhalik tu ada hujah ke. Jadi tak selesai. Ada benda khilaf ni. Nabi ayat dah dah. Satarawna min ba'di ikhtilafan syadida ay kathiran. Selagi kamu akan lihat selepas dia wafat aku ni ikhtilafan kathiran. Iaitu perselisihan yang syadidah. Yang kuat, yang keras. Makna banyak. Ya Allah sungguh. Bila tu selisihan tu? Nabi kata selepas pada wafat aku je. Wafat Nabi tu selisih lalu. Selisih dengan apa? Abu Bakar dengan Umar selisih. Selisih mana? Abu Bakar kata Nabi wafat. Umar kata Nabi tak wafat. Selisih lalu dah. Siapa kata Nabi wafat, aku kerak kau. Abu Bakar kata, siapa sembah Muhammad, Muhammad mati. Siapa sembah Allah, Allah tak mati. Selisih lalu dah. Dah. Allah zahir lalu. Itu nak tunjuk benarnya Nabi SAW dah. Sebab tu lah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat terimakan daripada doa Nabi tu dua perkara. Dan satu perkara tidak diterima, tidak diangkat. Iaitu apa? Nabi minta umat dia jangan pecah belah. Tak makbul. Ada pun hak yang dua makbul. Satu pertamanya Nabi minta apa dia? Iaitu tidak dizahirkan umat dia. Antara kufur dengan iman tu tidak dizahirkan. Sebagaimana umat dulu zahir nyata, kufur iman nyata. Macam Bani Israel nyata kufur iman. Nampak? Tak nyata ke mana? Tengok Bani Israel dengan Qibtiyah tu. Mana kufur iman tengok. Puak-puak Fir'aun, Qibti tu. Nak ayat pasal kufur, derhaka. Tak? Nyata lalu apa? Nak minum air tu saya tak tahu. Habis jadi darah belakang air. Bani Israel molek ada minum air, duduk tempat tu lah. Satu tempat, tapi puak Qibti ni pasal ingkar puak Firaun ni. So saya ikut Nabi Musa. Dah. Allah Taala zahir lalu dah. Ni kufur ni, bila kufur tengok nak minum air tak boleh dah. Nikmat atas dunia. Tuai tak boleh langsung dah. Tuai air, tak? Air gorek telaga jadi darah. Buka paik darah. Darah belakang. Lah kali minta tolong Bani Israel tuai air. Pasal kalau kita diri buat kau tu dari Bani Israel je dia air tak jadi darah. Tolong tuai air kat aku. Bani Israel molek-molek ambil tuai. Pergi air tuai ke pasal Qibti jadi darah. Sampai setara tu. Makna kufur nyata. Zahir, nak zahir. Ya. Bimbing agak kita. Takut jadi darah Pergilah zahir lalu. Begitu juga dengan kaum Nabi Nuh. Dah. Nyata lalu dah kufur. Mana hak tergelai kufur. Hak 40 orang aja hak dalam kapal tu bimbing. Nyata lalu. Muhammad. Ada pun umat Nabi tak nyata. Sebab tu umat Nabi di Mekah dulu dua je ada. Imam kufur musyrik dengan imam tu dua tu. Pak mari Madinah dia tubik lagi tengah antara imam kufur. Saya lagi hak tak nyata. Munafik. Kufur munafik kan. Tapi tak nyata. Tak? Hak dulu dah ada nyata lalu. Munafik ke? Hak mana munafik nak minum air jadi darah. Ya Allah kufur. Dah. Tu terima. Terima dah, terima. Situ habis. Mubtada. Buat mubtada tu kitab yang bermula ini kitab yang pertama. Bermula ini kitab yang pertama. Pada takluk mahzuf pa tu jadi khabar lah. Kainun takdir gitu lah.
Dah. Yang pertama daripada berapa? Daripada berapa? Daripada berapa? 3 kitab. Daripada 3 kitab. Fasa 7. Lain tu. Nah. 3 kitab, 7 fasa. Nah. Bermula ini kitab yang pertama, yakni daripada 3 kitab. Pada menyatakan adalah ia, pada menyatakan takdirlah sikit tu. Dia kena main error sikit ya. Pada menyatakan adalah ia, pada menyatakan segala anggota yang 7. Yang anggota yang 7 murak pada ulama tasawuf. Bukan pada anggota 7 pada ulama syarak. Kita bahas dulu. Royak dah nah. Umirtu an asjuda ala sab'i a'dha'i. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Mana di murak kata 7 anggota tu? Di sisi syaraknya, iaitu apa? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ada pun di dalam istilah tasawuf 7 anggota juga, tapi bukan murak tu. Iaitu muraknya perut, belakang, kemaluan dah, perut, mulut, sepasang ni, sepasang ni, sepasang ni, sepasang ni. 7 juga. Habis itu, ketahui olehmu hai orang-orang yang menghendaki akan beruntung dunia dan akhirat. Kita nak beruntung dunia akhirat bawah. Bukan nak beruntung di dunia saja, dunia akhirat. Sebab tu tak ada istilah tak ada istilah apa bid'ah dunia. Bid'ah apa agama, tak ada. Nak ceraguan no. Kita ni selangkah kita tu agama dah. Ada hukum lalu dah. Selangkah kita ni ada hukum lalu dah. Nampak tak? Ada hukum lalu dah situ. Terkadang amalan dunia, tapi sebab niat tu boleh jadi akhirat. Dan terkadang amalan kita tu amalan akhirat, tapi niat tak boleh jadi dunia. Nampak tak? Semaya boleh amal akhirat, tapi nak orang puji, nak riak, jadi dunia. Nampak tak? Sebab tu tak ada apa tu, tak ada. Orang cakap tak ada istilah dia panggil, tak masuk dia panggil. Nak ayat bid'ah dunia. Waktu dunia tak apa. Ni agama tak boleh. Ada tak lepas kita ni dah. Agama belaka dia buat pula. Ada kena kira atas hukum agama belaka. Habis tu. Jadi tengok, ketahui olehmu ai utlub wa ta'allam hatta ta'lam. Ni khitab musannif atas kita belaka dah. Dah. Tuntut olehmu, belajar olehmu hatta ta'lam, siapa mu tahu. Hai, siapa tu? Hai orang-orang yang menghendaki akan beruntung. Beruntung bukan dunia saja, nak juga akhirat. Bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia mata dah oleh Allah Ta'ala dah bagi engkau. Ni dipanggil bagi manfaat ni. Bagi engkau ni iaitu manfaat nak gitu. Menjadikan dia dah. Dia mata tu oleh Allah Ta'ala bagi engkau, yakni manfaat bagi engkau. Ilat pada kata menjadikan tu kerana ni ilat pada kata menjadikan. Menjadikan menjadi tu apa? Ilatnya kerana beberapa faedah. Yakni yang bangsa akhirat. Faedah hak bangsa akhirat. Dah. Berapa faedah? Faedah yang bangsa akhirat. Yang bangsa akhirat tu dia panggil sifat. Sifat bagi beberapa. Beberapa tu mausuf. Yang bangsa tu faedah yang bangsa dah. Yang bangsa tu bukan sifat bagi faedah tu. Sifat dia panggil sifat bagi tu beberapa tu. Dah. Beberapa yang bangsa gitu. Dah akhirat. Dah.
Faedah ni itulah ma yu'khadhu minas naini dah, barang yang diambil daripada dua tu. Minal mal wal minal ilmi wal mal. Barang yang diambil daripada dua tu iaitu faedah diambil daripada ilmu dan juga harta dah. Ambil dua tu lah. Ni kita ambil faedah ilmu ni, istifadah ilmu dah. Bangsa akhirat dulu. Bangsa akhirat dulu. Tengok. Bangsa akhirat dulu. Sebut bangsa akhirat dulu. Dah kita duduk atas dunia tapi tengok. Buat mari bangsa akhirat dulu. Dan bangsa dunia. Atas pada kata bangsa dunia. Buat mari bangsa akhirat dulu. Baru dunia. Fikir lagi lah demo. Bukan tu. Mata ni nak jadi akhirat. Kena jadi akhirat dulu kok mana. Kena jadi akhirat. Cerah ke mana tu? Ada beza mana nak. Tengok tengah-tengah kata. Yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Sebut akhirat dulu. Nah. Kena jadi akhirat dulu mata kita ni. Mudah-mudahan lah dengan menilik kitab ni. Jadi bangsa akhirat. Nah. Amin ya rabbal alamin. Tu kan apa bagi. Nah. Sebab tu kita nak mengaji sama ni. Nak talaki sama ni. Ada kelas sama. Sebab kita nak menjadikan dah mata kita ni bangsa akhirat dulu. Sebagaimana hak musannif tersebut ni. Tengok. Kerana tengok. Menjadi oleh Allah Ta'ala tu. Apa tu bagi engkau tu? Manfaat bagi engkau. Ilak pada kata menjadi tu. Beberapa faedah. Yang bangsa akhirat. Faham lalu. Kalau peh-peh nampak makni tu, rahsia tu sebut apa, sebut dulu bangsa akhirat tu. Dah. Jadi kalau orang cerdik kat hak akal tu kena mikir kita setiap saat mata kita ni nak jadi bangsa akhirat dulu. Nah. Dan bangsa dunia. Dan seboleh-boleh tak sewi langsung nak jadi bangsa dunia. Bangsa akhirat pula. Tapi tak dapat tidak lah. Kita ni bukan kelas-kelas okey. Tok wali. Kita ni kelas orang-orang tok guli. Guli mana guli? Dia ikut orang golek lah mana. Golek kiri kanan bolak. Bolak ikut pergi masuk lah. Tu orang guli kita ni. Ambil lah orang lain pun tak tahu. Maka setengah daripada segala faedahnya beberapa tu. Nak gitu dah. Beberapa faedah yang bangsa akhirat tu dah. Nak situ. Maka setengah daripada segala faedahnya beberapa faedah yang bangsa akhirat tu. Memandang. Yang bangsa akhirat tu iaitu memandang kepada langit. Memandang kepada langit. Langit, mandang pada langit. Bangsa akhirat tu. Dah. Sebut dah. Tafakkaru fi ni'matillah. Dah, berfikirlah kamu. Dah. Tafakkurlah kamu. Ingatlah kamu akan nikmat-nikmat Allah. Tu. Tengok langit tu kita fikir nikmat tu. Tu hak dah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan matahari atas pada kata langit. Kita memandang, kita fikir dah supaya apa? Supaya masuk dalam jumlah Nabi kata tu. Dah. Tafakkaru sa'ah tu khairum min ibadati sab'ina sannah. Tu. Khairum min sab'ina sannah. Tafakkaru sa'ah khairum min sab'ina sannah ya. Tu. Sab'ina sannah 70. Sab'ina kalau sab'ati 7, sab'ina sannah. Nak kira tak? Berapa lagi? Tafakkaru sa'ah dah. Khairun min sab'ina sannah dah. Tu. Fikir sejenak tu terlebih baik daripada beribadat 70 tahun. Maksud ibadat itu ibadat yang nafilah, yang sunat, bukan ibadat fardu. Kerana ada juga puak-puak batiniah dia pakai hujah hadis ni. Dia kata nah, fikir terlebih baik. Dah daripada buat ibadat. Dah.
Kan? Kita apa berfikir tu lagi molek. Hadis gini-gini hujah dah. Walau ulama muhaddis kata di situ murad kata ibadat situ ibadat yang nafilah yang sunat. Bukan ibadat yang fardu. Semaya lagi molek dah molek fikir lagi. Ambil lapaz zahir. Ambil lapaz zahir, zahir lagu tu sebut. Dia dua je kalau pakai lapaz zahir ni, dia tak jadi zindik. Nah. Kalau pakai terjemah zahir dua je. Kalau tak jadi zindik jadi so lagi. Faham tak? Wahabi je. Dua tu je. Dah. Kalau tak jadi zindik tu je. Dah. Tu. Dan bulan dan bintang dan lainnya langit, matahari, bulan dan bintang. Ilak pada kata memandang tu supaya tu ilak pada kata memandang supaya ilak hal kedua dah. Supaya berdalil, yakni mengambil dalil. Berdalil itu makna mengambil dalil. Supaya berdalil, yakni supaya mengambil dalil. Engkau dengan dia memandang. Supaya berdalil, yakni mengambil dalil engkau dengan dia memandang tu atas ada Allah Ta'ala, atas wujud ada Allah Ta'ala tu, atas wujud Allah Ta'ala, bukti atas wujud Allah Ta'ala. Supaya kita fikir, kerana tiap-tiap benda yang ada mesti kena ada yang mengada. Tiap-tiap benda yang ada mesti di akal kita tak terima, tak ada yang mengadakan. Mesti kena ada yang mengada. Nampak? Langit ada, bumi, bulan ada, mesti kena ada yang mengada. Ambil fikir gitu, ambil mengambil dalil, mengambil bukti dah. Atas ada Allah Ta'ala, dan atas keesaannya, yakni satunya Allah tu. Esa wahara. Tu. Pertama tu hak bangsa apa dia panggil? Bangsa akhirat tu fikir. Fikir. Hak tu yang suruh fikir tu. Ada. Hak tu yang suruh fikirnya. Ambil dalil fikir, suruh fikir ni. Tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ni duk pergi fikir tentang khaliq. Tu fikir tentang khaliq tu haram mula lagi. Ada. Ya, syarak haram mula lagi. Syarak tak perintah kita suruh fikir tentang khaliq. Hak syarak perintah kita suruh fikir tentang khalqi. Ni kita nak fikir tentang Tuhan. Tuhan ni bukan masuk dalam tak aku. Dan mudah-mudah katanya al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada mendapat fikir tentang Tuhan. Itu pula. Pendapat. Ada perkala fikir tentang Tuhan, hakikat Tuhan orang begini. Tuhan di sana, Tuhan di atas. Tuhan tu bukan pendapat dia panggil. Itu dia panggil kena tipu daya. Dah. Lemah daripada pendapat tu, mikir tentang hakikat Tuhan tu. Di mana keberadaannya? Itulah pendapat. Betul betul. Kalau kata dapat, Tuhan sini, Tuhan situ. Tuhan atas. Itu bukan pendapat. Itu tipu daya dia panggil. Tertipu daya. Mudah-mudah tu tak kena terjemah banyak tu. Apa makna? Keesaannya makna yakni tiada berbilang zatnya dan tiada bersusung zatnya, tu makna satu. Zat Tuhan ni tak murakab. Ambil sikit makna gitulah.
Mana atas keesaannya nya Allah. Di mana apa? Esa tu maknanya tak berbilang-bilang zatnya. Nah, dan tiada bersusung zatnya. Nah, tu je, mudah-mudahlah. Makna esa. Dan atas kuasanya nya Allah. Kuasa pada yang jaiz. Nah, kuasa pada yang jaiz, pada yang harus. Nah, tu kuasa kedrak lah. Dan setengah daripadanya beberapa faedah yang bangsa akhirat tu lah. Rojak sana dah. Dan setengah daripadanya yakni beberapa faedah yang bangsa akhirat tu. Melihat akan Quran, kiyah lah Quran dengan kitab serupalah, kitab ilmu syarak ni. Nah, dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk dalam ni dah. Dalam perkataan musannaf ni. Dah habis tadi dah. Tengok tu. Dia kata dah. Melihat jalan ke masjid. Ya, kita mari sini lihat jalan ke masjid lah. Lepas tu tengok pula kepada tempat menuntut ilmu. Ni makna nah. Dan setengah daripada faedahnya mata. Yang bangsa faedah yang bangsa dunia. Melihat perusahaan engkau, yakni melihat akhir kerja buat kita. Perusahaan tu kerja buat kita. Melihat perusahaan engkau, yakni kerja buat kita. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, yakni menyakiti akan dikau. Yang menyakiti tu dia fi'il tu muta'addi tu, nak pada maf'ul tu. Dah takdir dah sikit maf'ul dia tu. Dah. Yang menyakiti apa? Akan dikau. Tanda dia muta'addi tu. Ada. Seperti misal kata tu, yang menyakiti tu apa tu? Jatuh. Jatuh tu dipanggil apa? Perkara yang menyakiti. Dah. Jatuh dah lubang dah, masalah dah. Dan berlaga, tu dipanggil ada. Belaga tu dengan suatu. Ada. Kalau jatuh dah lubang. Belaga dengan suatu. Sama ada lembut atau kerah. Kalau belaga dengan lembut, tidaklah sakit. Dah. Tapi belagalah. Kalau belaga dengan kerah, ada. Sakitlah. Tapi dalam keadaan begitu pun ini belaga hari-hari semua. Belaga mata ada dah tu. Belaga. Tu dia panggil apa? Dah. Kita ni berdiri atas sebab, tapi bukan asbab tu yang memberi berkah. Kalau kita kosak gitu, asbab beri berkah, tak nanti buat benda bidak. Kupu situ lagi awal-awal kupu tu. Nah. Dan bermula mensyukurkan mata itu khabar ialah memelihara daripadanya mata. Tiap memelihara makna menjaga. Dah. Dah. Memelihara makna menjaga dan kita beringat semua. Tu makna memelihara. Kalau kita jaga, kita tak beringat, dah. Tak jadi. Makna memelihara, sebut kata makna memelihara ni kita jaga, kita beringat. Bukan kata jaga je. Makna beringat juga. Dah. Dia panggil kalau duk jaga mata tak beringat akan tentang nikmat yang tak jadi. Ramai hari ni orang duk jaga mata. Duk jaga mata tapi tak beringat. Nikmat tu itu tak ingat. Ada bubuh mata biru, mata hitam bubuh jadi biru, jadi hijau. Tu panggil jaga mata lah. Nak pergi comel. Tapi tak beringat. Dah. Kabar-kabar mata boleh. Tak beringat. Dah. Nak makna memelihara tu bukan makna menjaga saja, makna beringat. Betul. Daripadanya mata tu tiap-tiap melihat yang haram. Itu makna memelihara. Dah beringat. Jagalah, comel mata tapi beringat atas. Hak are yang ni. Kalau jaga saja tak beringat, hak are buat, tu dipanggil tak memelihara tu. Dah. Seperti iaitu seperti melihat yang haram tu.
melihat perempuan yang lain daripada isterinya seorang, tak gitu. Dan sahanya seorang, dan mahramnya seorang. Apa ni mahram? Makna orang hak haram nikah dengan dia dah. Yang ni orang yang haram nikah dengan dia tu mahram. Mahram tu dah. Mahram kita lah. Betul tak? Mahram kita. Itu dia kata seperti melihat yang haram. Melihat yang haram seperti melihat perempuan yang lain daripada isteri seorang. Dan sahanya seorang. Dan mahramnya seorang. Yakni mahram tu orang yang haram nikah dengan dia. Dah. Itu makna mahram tak? Mahram. Tengok tak? Jalan agak ke pekah tak? Mana nak ke mana tu? Kenapa? Tak boleh juga lagi kira tu. Tahu tak? Mahramnya seorang. Mahramnya seorang tu. Tengok boleh ada hak juga tu kan. Kalau pak aurat tak tengok juga walaupun tu tak. Nak mudah itu aurat tu. Iya. Sempurna aurat. Iya. Perempuan yang menutup aurat dengan sempurna. Yalah. Dan seperti melihat nak situ tu, perempuan yang menutup aurat dengan sempurna. Nampak tak? Kita nak tengok pun tak boleh. Nampak tak? Perempuan yang tutup aurat dengan sempurna. Apatah lagi hak tak tutup aurat dengan sempurna. Hak tutup aurat dengan sempurna tu. Dah. Tak boleh dah. Tengok. Tak kita apa kita? Kalau hak tak tutup aurat tu. Dah. Lagi-lagi dah tak boleh. Nah. Hak tutup aurat sempurna dah. Pakai purdah tu pun. Dah. Tu. Ngajak mana tengok betul balik Apa lagi? Dan mahramnya sempurna ni. Ayalah ada tu. Mahram ni makna orang hak haram nikah dengan kita tak? Itu mahram tak? Dia sebut mahram ni mana tu bagi? Iyalah. Yalah dah tu. Tapi dia kata melihat yang haram. Isterinya seorang. Dan sahayanya mula. Dan mahramnya. Dan mahramnya. Makna seperti mana apa? Melihat mahramnya tidak haram. Yang lain daripada isterinya. Isterinya mana? Apa dia? Tidak haram. Dan sahayanya tidak haram. Dan mahramnya tidak haram. Dah. Tu mana? Mahramnya tidak haram. Tidak haram ya tu. Yakni mahramnya tu orang hak boleh nikah dengan kita. Orang yang haram nikah dengan kita. Tu. Dah. Maknanya dah. Orang yang haram nikah dengan kita, dengan dia lah, dengan kita seorang tu dah.
Tu tidak haram. Tidak haram melihat, dia kata dah. Yang lain tu dia kata, yang lain daripada isterinya. Makna lain daripada isteri kita, lain daripada sahaya kita. Boleh lihat. Faham, boleh lihat. Sahaya kita boleh lihat. Faham, mahram kita. Makna yang haram nikah kita boleh lihat. Makna yang lain tu, hak lain. Hak lain tu tak boleh tengok. Haram tengok tu dia kata. Tak melihat yang haram. Maksud yang lain tu. Yang haram tu yang lain daripada isteri. Sahaya dan mahramnya. Tu, hak lain tu semua haram. Sepupu kita pun masuk dalam apa? Ajnabi dah. Sebab tu dia kata mahramnya. Makna sini murad kata yang lain tu makna ajnabi lah, yang asing lah. Tu dia. Ibarat kita ni tak ada tengok kita sakut juga tu. Habis itu dah. Dan seperti jelas Tadi nak tengok kita, tengok dia kalau tak ada tanda tu tak tengok lagi tu. Dia kalau ada warna-warna tu tengok dah tu. Dan seperti melihat yakni oleh melihat tu akan yang muda belia. Apa dia? Hak muda belia. Ya, melihat siapa dia melihat? Oleh laki-laki nak gitu. Melihat mesti ada fa'il dia oleh laki-laki. Dah. Tak gitu apa sih? Dan seperti melihat akan yang muda belia. Yakni oleh seorang lah. Melihat yakni oleh laki-laki. Nak situ laki-laki tu. Akan yang muda belia. Sebab apa dia panggil muda belia? Kalau belia laki-laki. Kalau perempuan belia wanis. Betul tak? Belia tu nak laki-laki. Maknanya dan seperti melihat kalau jadi seorang tu jadi umum sangat. Dah. Nak buat khusus sikit. Maknanya melihat oleh seorang laki-laki ya. Akan yang muda belia. Maknanya akan seorang laki-laki yang muda belia. Iaitu kanak-kanak. Nampak? Maknanya kita melihat seorang yang laki-laki yang comel dengan perasaan syahwat. Tu haram tu. Kanak-kanak lah. Kanak-kanak. Sekat tak umur tu kena tengok pekoh. Cuma kita buat mari umum dulu lah. Gitu. Kita tengok seorang laki-laki yang muda belia. Muda belia. Sebab golik ya. Ada dia mari gan ni tengok batu. Kalau ke dalam pekoh tu tidur selimut laki-laki. Haram tu. Walhal gapo dak dia. Ada. Tu mulut situ tu. Dan seperti melihat ini oleh seorang laki-laki. Ada akan yang muda belia. Yang tu makna nak sini kanak-kanak. Nak kanak-kanak. Dah. Kanak-kanak yang muda belia. Kanak-kanak yang muda belia. Ya, golek sebab dia sebut dikait dengan muda belia. Kalau tua tu dok mari mari janggut penuh gitu. Tapi dia nafsu ni yang main dia jadi dah selera orang dah. Dia panggil nafsu tu wairu taslim, tak sejahtera. Dia ada penyakit. Tengok orang tak boleh kalau tutup arak tu. Jangan. Pegangnya tu makna haram. Mana kalau kita melihat seorang kanak-kanak yang muda belia, remaja belia-belia, muka comel-comel ni kita tengok mari haram. Tengok dengan perasaan ada syawat tu haram. Tu. Hak tina tu sama telah ni kata laki-laki. Tengok dengan syawat pun haram. Tengok dengan syawat haram. Hak muda belia. Sama kita tengok sama tak apalah. Nak ira. Jangan buat pasal. Mu tengok support tu apa dia panggil apa? Jejak tu. Jangan buat pasal. Dia dia tu jatuh tu. Tengok dia ada hara tu jatuh. Bukan tino. Tapi tengok dia ada hara. Walah dia bukan tino. Tengok dia lah. Hara tu. Padahal segi setuh dia. Setuh 100 kali tak batal bodoh. Tapi tengok hara.
Harai tengok. Harai dia. Harai tengok dia harai. Kerana mari fitnah. Fitnah syawak. Dia kata mudah beliau dah. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, yakni antara pusat dan lutut aurat tu antara pusat dan lutut maka lazimkan, yakni wajibkan, perwajibkan. Maka lazimkan, yakni wajibkan olehmu akan memelihara mata engkau, yakni daripada melihat akan suatu yang haram lah. Kerana firman Allah Ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, dia berhenti dulu, insyaAllah balik nak tengok, berhenti dulu dah. Aku sebelah dia balik tu, tak lama jemu. Wallahu ta'ala alam ilmu. Jemu lama-lama, sikit-sikit dah lah. Kita ada nak tengok kita hari ni sehari ni apa nak siap ke program tu lah, kita sore pula. Nak siap sikit lagi, kelai kabut jadi. Malah tadi nak photostat ketah tu